Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Mai, Matematik Tambahan tingkatan 4 dalam bab 5, tajuk janjang. Okay, pada hari ini Cikgu Mai akan rumuskan keseluruhan tajuk janjang sebab tajuk janjang dia ringkas saja, dia ada dua bahagian, janjang aritmetik dan janjang geometri. Okay, selepas Cikgu Mai terangkan kedua-dua janjang aritmetik dan janjang geometri, barulah kita akan buat latihannya. Okay, jom kita mula. Okey, dalam bab ni dia ada terbahagi kepada dua bahagian iaitu janjang aritmetik dan janjang geometri. Untuk yang warna coklat ini adalah bahagian janjang aritmetik dan di sini adalah yang warna biru, ini janjang geometri. Apa beza antara janjang aritmetik dan janjang geometri? Mari kita lihat tafsirannya. Okey. Untuk janjang aritmetik ialah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan menambahkan suatu pemala kepada sebutan sebelumnya. Jadi kita ada jujukan nombor, ada nombor 1, ada nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey. Jadi ada jujukan nombor dan untuk mendapatkan nombor selepas kita tambahkan satu pemala dengan nombor sebelumnya. Jadi keywordnya adalah menambahkan. Okey, untuk janjang geometri ialah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan mendarabkan suatu pemala dengan sebutan sebelumnya. Okay, kalau tadi tambah satu pemala dengan sebutan sebelumnya, sekarang mendarabkan satu pemala dengan sebutan sebelumnya. Jadi mari cikgu tunjukkan contoh. Okay. Cikgu bagi contoh untuk janjang aritmetik dulu, lepas tu cikgu bagi contoh untuk janjang geometri. Janjang aritmetik singkatannya kita terima sebagai JA, untuk janjang geometri JG. Okay. Untuk janjang aritmetik, kita akan bina satu jujukan nombor di mana nombor yang pertama adalah nombor 2. Kita boleh pilih apa-apa nombor dalam kes ini Cikgu Mai pilih nombor 2. Okay. Nombor yang kedua, Cikgu Mai akan tambahkan dengan 2. Ditambah 2, 2 tambah 2, Cikgu Mai dapat 4. Kalau Cikgu Mai tambahkan lagi dengan 2, tambah dengan pemala, maksud sentiasa menambah dengan nilai yang sama. Jadi 4 tambah 2, Cikgu Mai akan dapat sebutan yang ketiga adalah nombor 6. Cikgu Mai tambah lagi 6 tambah 2, Cikgu Mai dapat 8. Dan 8 tambah 2 dapat 10 dan begitulah seterusnya. Jadi di sini polanya adalah menambahkan suatu nombor iaitu 2 kepada nombor sebelumnya. Okey, untuk dapat nombor 4 kita tambah dengan 2 dekat nombor sebelumnya. Okey, ini janjang aritmetik. Untuk janjang geometri, keywordnya adalah mendarabkan. Okay, kalau kita ambil nombor yang sama juga, katakan nombor 2 juga sebutan pertama. Kita darab dengan 2 juga. 2 darab 2 dapat 4. Tapi untuk nombor berikutnya kita perlu darab 2 juga. 4 darab 2 kita akan dapat 8. 8 darab dengan 2 dapat 16. 16 darab dengan 2 kita dapat 32 dan dot. Okey, jadi kita nampak dekat sini kalau kita tambah dengan 2, maksudnya kita tambah dengan nilai yang sama. Dia kata ini adalah beza sepunya. Kenapa dia panggil beza? Sebab kita tolakkan nilai selepas, tolak nilai sebelum. Sebutan selepas, tolak sebutan sebelum. Kita dapat 2. Jadi untuk mencari beza, kita tolak. Okay? Jadi sebab itu dipanggil, ini adalah beza sepunya. Okay? Dan simbol yang digunakan untuk beza sepunya adalah huruf D. Dalam kes contoh kita, D kita adalah 2. Okay, macam mana nak dapat D ini? Sebutan selepas, maksudnya kalau T2 tolak T1. Jadi TN tolak T kurang 1. Tolak 1. Okay. Ini adalah rumusnya lah. Okay. Pola yang kita nampak. Kita buat dalam bentuk secara umum.
Untuk janjang geometri pula, okay, kita darab dengan 2. Sentiasa darab dengan 2. Darab dengan 2. Jadi ini adalah nisbah sepunya. Semuanya didarab dengan nombor yang sama. Sebab itu dipanggil sepunya tu. Jadi darab dengan 2, darab dengan 2. Jadi kita dapat polanya mendarabkan nombor 2 dengan nombor sebelumnya. Okey. Jadi kita panggil dia sebagai nisbah sepunya. Dan pemboleh ubah kita gunakan huruf R iaitu ratio. Kita dapat ni 4 bahagi dengan 2 kita dapat 2 atau 8 bahagi 4 pun kita dapat 2, 16 bahagi 8 dapat 2, 32 bahagi 16 pun dapat 2. Jadi rumusnya kita bahagi Tn, maksudnya kalau sebutan keempat kita bahagi dengan sebutan ketiga, jadi tolak 1. Nilai n itu, nilai sebutan itu berkurang 1. Okey, jadi Tn tolak 1. Maksudnya selepas bahagi sebelum. Mudah aja. Selepas tolak sebelum. Okey, itulah beza antara janjang aritmetik dengan janjang geometri. Okey, kita lihat juga simbol-simbol lain lah. Okey, apa lagi yang kita perlu nampak dalam janjang ini? Yang lain sama je. Iaitu sebutan pertama. Sebutan pertama. Okey. Simbol yang kita gunakan adalah sebutan pertama, simbolnya A. Untuk ini pun sama. Kita gunakan nama sebutan pertama. Dan simbol kita gunakan A juga. Tak ada beza sebab sebutan yang pertama. Sebutan ke N. Okey, maksudnya ini sebutan pertama, ini sebutan kedua, ini sebutan ketiga, ini sebutan keempat, ini sebutan yang kelima. Ini sebutan yang ke entah berapa, tak tahu berapa, dan yang hujung sekali dah tentulah kita tak tahu yang ke berapa. Jadi yang tak tahu ke berapa maksudnya yang ke N. N ini adalah bilangan sebutan. Bilangan sebutan. Jadi kalau 2, 4, 6 je ada 3 sebutan je. Okay, sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga. Kalau sampai 10 ada 5 sebutan saja. Jadi sebab kita tak tahu dot-dot ni ada berapa, jadi dah tentu yang N ni kita kena, kita tak tahu berapa. Okay? Tapi ada rumusnya dekat sini. A tambah N tolak 1, D. Okay? Dan terbitkan rumus ni ada diterangkan dalam buku teks. Okay? Okey, seterusnya kita boleh juga cari Tn, hasil tambah. Okay, kita ada katakan dua sebutan. Sebutan pertama dengan sebutan kedua. Hasil tambah dua sebutan pertama. Jadi kita tambahlah 2 tambah dengan 4. Dapat 6. Kalau hasil tambah 3 sebutan pertama, 2 tambah 4 tambah 6. Dapat 12. Hasil tambah 4 sebutan pertama, dari sebutan pertama sehingga sebutan ke-8 kita tambahkan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Dapatlah 20. Itu adalah hasil tambah N sebutan pertama. Yang ni. Dan simbolnya adalah SN. SN, hasil tambah N sebutan pertama. Okay. Jadi ada 2 formula sahaja, okay, dalam janjang aritmetik. Termasuk dengan yang ni ada 3 lah. Ini selepas tolak sebelum je. Okay. Tak rumus sangat pun. Okay, yang ni. Okay, kita tengok janjang geometri. Janjang geometri sama juga ada sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat, sebutan kelima. Ini T1, T2, T3, T4, T5, dot. Kalau kita tak tahu dia jadi Tn lah. Sebutan ke N. Okey. Jadi macam mana nak dapat sebutan ke N ni? Ini rumus dia. AR kuasa N tolak 1. Kita tahu A, kita tahu nisbah sepunya dia R. Jadi kita boleh dapatkan yang keberapa pun, yang sebutan ke 1000 pun kita boleh kira. Okay, nanti kita tunjuklah dalam latihan. Okay. Jadi ini adalah sebutan ke N. Rumusnya berbezalah daripada sebutan ke N untuk janjang aritmetik. Okay. Jadi AR kuasa N tolak 1. Ini A tambah N tolak 1 D. Okay. Ada D, yang ni ada R.
Okey. Seterusnya hasil tambah N sebutan pertama. Ini pun hasil tambah N sebutan pertama. Simbolnya tetap SN. Ini pun tetap SN. Tetapi rumusnya berbeza. Ini rumus untuk aritmetik. Ini rumus untuk geometri. Untuk geometri ada special sikit di mana ada dua kes. Rumus yang berbeza digunakan untuk nilai R yang berbeza. Dia ada kes kat sini. Ini untuk R yang lebih besar daripada 1. Tak kira positif ke negatif. Contohnya lah. R dia 2. R dia negatif 2. Yang ni kita guna yang ni. R dia 3/2. Ini pun lebih daripada 1. Jadi kita guna rumus ini. Tapi kalau R dia kurang daripada 1, contohnya bagi R dia 0.5. Ini kita guna rumus ini. Rumus yang bawah. Apa beza dia? Ini R kuasa N tolak 1. Yang ini 1 tolak R kuasa N. Bila kita buat latihan nanti, kita akan boleh ingatlah. Jadi masa kita pilih nak guna rumus mana, kita perlu pertimbangkan nilai R dia dulu. Jadi kalau kata R dia negatif 2/3. Ini pun kurang daripada 1. Jadi kena guna rumus yang bawah ni lah. Untuk janjang geometri ada sikit tambahan di mana ada hasil tambah ke tak terhinggaan. Jadi masa masuk dalam cerita hasil tambah ke tak terhinggaan nanti, Cikgu Mai akan terangkan apa maksud hasil tambah ke tak terhinggaan itu. Kenapa dalam janjang aritmetik tak ada, hanya ada dalam janjang geometri. Itu semua akan diterangkan nanti. Jadi rumusnya mudah je, ada A dengan 1 tolak R. Simbolnya S infinity. Ke tak terhinggaan maksudnya terlalu banyak, terlalu besar. Kalau dalam soalan pun kata cari hasil tambah yang sangat besar, itu maksudnya S infinity lah. Dia boleh gunakan ayat yang macam-macam, tapi maksudnya adalah yang tak terhingga, yang terlalu banyak, terlalu besar. Jadi itu S infinity. Itulah secara ringkasnya keseluruhan bab janjang. Janjang aritmetik, janjang geometri. Jadi untuk siri yang pertama ini, kita akan terangkan janjang aritmetik dahulu. Untuk faham lebih lanjut tentang janjang aritmetik, mari kita buat latihan latih diri 5.1. Nombor 1, cari beza sepunya bagi setiap janjang aritmetik berikut dan nyatakan cara janjang aritmetik itu diperolehi. Jadi kita tahu yang jujukan nombor yang diberikan dalam A, B, C dan D ini adalah janjang aritmetik. Jadi dia suruh cari beza sepunya. Jadi kita tahu beza sepunya simbolnya adalah D. Jadi soalannya D sama dengan berapa. Dan selain itu dia suruh nyatakan cara. Jadi yang ni kita bagi pola. Bagi contoh soalan A. Cari beza sepunya. Kita tahu beza sepunya rumusnya adalah Tn tolak dengan Tn tolak 1. Nampak macam susah je kan? Tapi ayat sebenarnya adalah sebutan selepas tolak sebelum. Jadi dekat sini selepas tolak sebelum. Selepasnya negatif 21. Sebelumnya negatif 35. Jadi selepas tolak sebelum dapatlah nilai D dia. Beza sepunya. Atau kita boleh guna negatif 7 tolak dengan negatif 21. Pun sama juga. Kita akan dapat nilai yang sama. Jadi untuk soalan A, cari beza sepunya D selepas tolak sebelum negatif 21 tolak dengan negatif 35. Jadi kita dapat D sama dengan 14. Kita boleh juga gunakan negatif 7 tolak negatif 21. Kalau kita nak guna negatif 7 tolak negatif 21 pun boleh. Tekan kalkulator negatif 7 tolak negatif 21. Akan dapat 14 juga. Dia kata nyatakan cara janjang aritmetik itu diperolehi. Jadi kita kena buat ayat sikit. Janjang aritmetik diperolehi dengan menambah
14 kepada nombor sebelumnya. Okey, itulah ayat dia. Buat ayat cara lain sikit pun suka hatilah, janji maksudnya mesti sama. Okey, jadi itu soalan A, Cikgu Mai akan pilih. Okey, kita buat juga lah soalan B, dia melibatkan cert ni. Jadi tak boleh tekan calculator ke? Susah hati pula. Tak apa. Okey, kita baru belajar kan, melibatkan cert. Okey, B, cari beza sepunya juga. Selepas tolak sebelum. Jadi 5 cert 3 tolak dengan 2 cert 3. Jadi 5 tolak 2 kita dapat berapa? 5 tolak 2 dapat 3. Jadi 3 cert 3. Okay. Kita dapat D dia 3 cert 3. Atau kita boleh juga buat 8 cert 3 tolak 5 cert 3. Akan dapat 3 cert 3 juga. Okay, jadi macam mana nak buat ayat? Buatlah ayat sama macam ni. Janjang aritmetik diperolehi dengan menambah 3 cert 3 kepada nombor sebelumnya. Jadi Cikgu Mai tak payah tulis dah lah. Sendirilah ayat dia. Okay. Kita tengok soalan C. Alamak pelik tu kan. Soalan C ada pula huruf. P tambah Q, 2P, 3P tolak Q. Jangan risau. Formulanya mudah je. Selepas tolak sebelum. Selepas tolak sebelum. Okay. Ambil je lah yang mana-mana. Nak ambil ni tolak ni pun boleh. Ni tolak ni pun boleh. Jadi soalan C. Dari D dia. Selepas cikgu ambil nombor ni pula. 3P tolak Q. Tolak dengan sebelum 3P tolak Q adalah 2P. Tolak dengan 2P. Jadi ringkaskan. Kita dapat 3P tolak 2P dapat P. Tolak Q. Jadi D kita adalah P tolak Q. Jadi macam mana nak buat ayat? Ambil je ayat ni. Janjang aritmetik diperolehi dengan menambah P tolak Q kepada nombor sebelumnya. Itu sahaja. Dia nyatakan cara janjang aritmetik itu diperolehi. Jadi kita buat ayat sama. Cikgu Mai tak perlu tulis lah nak. Okey. Seterusnya soalan D. Wah, melibatkan log pula tu. Okey, nampak macam menyakitkan je kan. Tapi tak apa. Selepas tolak sebelum. Itu sahaja. Okey, jadi D kita selepas. Katalah cikgu nak ambil yang ni lah. Cikgu ambil ni. Selepas dia log 2/4A tolak dengan log A, log 2A, asas A. Okay, jadi D sama dengan log A 2/4 tolak log asas A 2. Okay, jadi dia nampak macam sukar sikit sebab dia melibatkan log. Tapi ingat balik atau perujuk tajuk log. Okay, kita boleh buat dengan 4 ni boleh bawa ke sini. Okay, sebab guna hukum kuasa. Jadi dia jadi 4 log asas A2 tolak dengan log asas A2. Okay, sebenarnya dekat sini ni ada nombor 1 lah. Okay, tapi kita tak tulis. Sini 4. 4 tolak 1 dapat 3. 3 log asas 2. Okay, jadi kita dapat D kita sama dengan 3 log asas 2. Asas A2. Asas 2A. Log 2 asas A. Okey. Jadi inilah beza sepunyanya. Jadi macam mana nak buat ayat? Janjang aritmetik diperolehi dengan menambah 3 log 2 asas A kepada nombor sebelumnya. Itu sahaja. Kalau tak suka bentuk macam ni, tak apa, kita ubah sikit. Log 2/3. Sama je. Okay, kita boleh juga sebut macam tu. Janjang aritmetik diperolehi dengan menambah 14 kepada nambah 14 lah. Janjang aritmetik diperolehi dengan menambah log 2/3 asas A kepada nombor sebelumnya. Okay. Selesai. Nyatakan cara janjang itu diperoleh.
Jadi dia bagilah dalam bentuk macam mana sekalipun, kita tahu bahawa beza sepunya adalah selepas tolak sebelum. Dan kita kena selesaikanlah. Kalau diberi dalam bentuk huruf macam ni, boleh ubah, kita selesaikan. Diberi dalam bentuk log, kita selesai dalam bentuk log. Diberi dalam bentuk indeks, kita selesai dalam bentuk indeks. Okey, itu soalan nombor 1. Kita pergi ke soalan nombor 2. Tentukan sama ada setiap jujukan berikut ialah janjang aritmetik atau bukan dan beri justifikasi. Untuk soalan 1 tadi, memang dia dah bagi kita janjang aritmetik. Tapi untuk soalan 2 ni, dia suruh kita tentukan sendiri adakah apa yang dia bagi ni adalah janjang aritmetik. Jadi untuk tentukan dia adalah janjang aritmetik ataupun tidak, apa yang kita perlu buat adalah kita lihat adakah selepas tolak sebelum dia mendapat nilai yang sama, iaitu dapat beza sepunya. Kalau dapat nilai yang sama, maka kita boleh buat kesimpulan dia adalah janjang aritmetik. Tapi kalau kita dapat, kita tolak selepas tolak sebelum, ada nilai yang berbeza, maka dia bukan janjang aritmetik. Jadi jom kita lihat satu persatu. Kita lihat soalan A. Selepas tolak sebelum. Jadi kita kira 13 tolak 9. Kita dapat 4. 17 tolak 3. 17 tolak 13. Kita dapat 4. Selepas tolak sebelum. Itu 21. Kita tolak dengan 17. Kita dapat 4. Jadi kita dah nampak bahawa kita dapat nilai yang sama. Ianya adalah pemalar, nilai yang sama. Jadi dah tentulah 4 ini adalah D. D sama dengan 4. Jadi kita bolehlah buat kesimpulan jujukan nombor adalah janjang aritmetik. Sebab mesti buat semua ya, mesti buat 13 tolak 9, 17 tolak 13, 21 tolak 17. Mesti buat semua. Jangan tunjuk satu je, lepas tu kita kira dengan dia sendiri macam tu je, nampak? Kita tak tunjuk, kita tak berjaya lah tunjukkan sebab soalan ni suruh tentukan. Jadi kita kena tunjukkan semua ni. Okey, soalan B. Soalan B, bezanya hanyalah yang soalan A nombor bulat. Soalan B dia bagi nombor pecahan saja. Jadi tolaklah setiap satu selepas tolak sebelum. 1/4 tolak 1/2. Kalau tak tahu tekan kalkulator lah apa jawapan dia. 1/6 tolak 1/4. 1/8 tolak 1/6. Adakah dapat nilai yang sama? Mari kita tekan kalkulator. 1/4 tolak 1/2. Kita dapat negatif 1/4. 1/6 tolak 1/4. Kita dapat negatif 1/12. Wah, lain lah. Ini negatif 1/4, ini negatif 1/12. Tak payah kira dah yang ketiga. Sebab kita dah dapat dua yang berbeza. Kita dah nampak ianya bukan janjang aritmetik. Jadi kita tulis tiada beza sepunya. Maka bukan janjang aritmetik. Okey, kita lihat soalan C. Soalan C, dia bagi kita perpuluhan pula. Mula dia bagi nombor bulat, lepas tu dia bagi kita pecahan, lepas tu dia bagi kita perpuluhan. Kita janganlah risau. Dia bagi benda yang berbeza je. Bentuk je berbeza. Caranya tetap sama. Selepas tolak sebelum. Selepas tolak sebelum. 0.001 tolak 0.01. Ada dua je, jadi dua je lah. Yang tak ada yang ketiga. Jadi terus. Nanti kalkulator tekan lah.
Kalau tak nampak, tekan lah. $0.01. Dapat negatif 0.09. Lepas tu, $0.001 negatif 0.009. Sama tak? Ni ada 1 ni ada 2 tak sama. Jadi kita tahulah dianya bukan janjang aritmetik. Jadi dia ada beza sepunya. Maka bukan janjang aritmetik. Soalan yang terakhir D. Wah, mula dia bagi nombor bulat, lepas tu dia bagi kita pecahan, lepas tu dia bagi kita perpuluhan. Sekarang dia bagi kita dalam bentuk ada huruf ni, ada pun boleh ubah. Sama juga, jangan risau. Just selepas tolak sebelum. Selepas 5, sebelum dia 5 tolak X. Jadi tolak, pastikan letak kurungan tu. Ini sebutan pertama, ni sebutan kedua, operasi tolak. Jadi pastikan letak kurungan. Okay. Kita dapat berapa? Kita tengok. Lepas tu 5 tambah X. Selepas, sebelum dia 5. Jadi tolak 5. Okey, 5 tolak 5 habis kosong. Tolak ni negatif dengan negatif X ni jadi positif X. 5 tolak 5 kosong. X jadi X saja. Jadi kita dapat nilai yang sama. Nilai X, ini pun X. Jadi ini kita kata D sama dengan X. Maka rujukan adalah janjang aritmetik. Okey, selesai nombor 2. Okey, kita tengok nombor 3. Lengkapkan jaringan nombor yang berikut. Diberi hubungan bagi setiap jaringan ialah sebutan berturutan dalam janjang aritmetik. Jadi dia kata ini adalah janjang aritmetik, sebutan berturutan. Macam ni juga dari 8 ke 10 atau 10 ke 8 ini pun adalah janjang aritmetik. Jadi kita perlu isi tempat yang kosong ini. Okey, macam mana kita nak buat? Menarik kan? Okey, tak apa, kita gunakan konsep. Kita tak tahu, kita wakilkan dengan pemboleh ubah. Okey, jadi cikgu tak tahu nilai di sini berapa, jadi cikgu letak dia X. Tapi apa yang kita tahu? Yang kita tak tahu, kita tak tahulah. Tapi ada benda yang kita tahu. Kita tahu bahawa selepas tolak sebelum dengan selepas tolak sebelum, kalau dia janjang aritmetik, nilainya mesti sama. Jadi kita bina dia dalam bentuk ayat matematik. Jadi kita ada selepas tolak sebelum. Jadi 10 tolak X. Mestilah sama dengan selepas tolak sebelum. X tolak 8. Jadi kita dah berjaya membina satu persamaan linear dengan satu pemboleh ubah. Jadi kita boleh selesaikan. X kita kumpulkan di sebelah kanan. Jadi X tambah X jadi 2X. 10, 8 bawa ke sebelah kiri. 10 tolak 8 kat sini jadi tambah 8. 10 tambah 8. Jadi kita ada 2X sama dengan 18. Jadi X kita dapat 18 bahagi 2 dapat 9. Jadi kita tahu nilai dekat sini adalah 9. Kita boleh tulis kat sini 9. Okey, nombor dekat sini macam mana nak buat? Kita tahu ini pun janjang. Jadi 5 tambah dengan berapa nak dapat 9? 5 tambah 4. Jadi dari sini nak pergi ke sini, kita tambah 4. Jadi dah tentulah dari sini nak pergi sini, kita tambah 4.
Jadi kita dapat 9 tambah 4 dapat 13. Okey, selesai soalan A. Lihat soalan B pula. Ini lagi macam mencabar kan. Ini. Okey. Ini ke sini mesti dalam pola janjang aritmetik. Ini pergi sini mesti pola janjang aritmetik. Dari sini turun ke bawah mesti pola janjang aritmetik. Jadi kita lihat part mana kita boleh tulis. Okey. Okey, kita tahu dekat sini kosong. Yang ni ada, yang ni ada, yang ni ada. Yang ni pun sama, ni sebaris ada. Macam ni tadilah. Bila ada macam ni, kita boleh bina persamaan linear. Jadi kita bina persamaan linear. Kita anggap, buat anggapan dulu. Yang kita tak tahu, kata cikgu ambil kat sini lah. Cikgu letak kat sini Q. Nak buat sini pun boleh. Sini. Q buat kat sini Q. Jadi kita tahu selepas tolak sebelum sama dengan selepas tolak sebelum. Jadi selepas cikgu ambil 12P tolak dengan Q, mestilah sama dengan Q tolak 2P. Okay. Jadi Q dapat berapa? Mari kita selesaikan. Q tambah Q buat sebelah sini. Q tambah Q jadi 2Q. 12P tolak 2P buat sebelah sini jadi tambah 2P. 12P tambah 2P dapat 14P. Jadi kita dapatlah Q sama dengan 14 bahagi 2 dapat 2P. Jadi kita dah berjaya jawab nilai ini sama dengan 7P. Okey, jadi 7P dekat sini. Dekat sini pula berapa? Sama kes, kita buat macam tadi juga. Okey, jadi kat sini kita tak tahu, jadi kita buat, katakan, cikgu ambil X lah. Katakanlah, nah. Katakanlah ianya X. Kalau X, maka 7P tolak X sama dengan X tolak negatif P. X tolak negatif P. Dia mesti berterutan ni. Mesti sama janjang. Okay. Jadi kita selesaikan. Kita dapat X tambah X jadi 2X. 7P tolak-tolak jadi tambah. Bawa sebelah sini jadi tolak balik. 7P tolak P jadi 6P. Jadi kita dapat X sama dengan 6P bahagi 2 dapat 3P. Jadi kita dah berjaya dapatkan nilai ini adalah 3P. Okay, satu lagi tempat. Yang ni tak payah buat persamaan dah sebab kita tahu 2P tolak 3P mesti sama ini tolak ni. Selepas tolak sebelum, selepas tolak sebelum. Okay, 2P tolak 3P adalah negatif P. Jadi dekat sini mestilah ataupun tolak 3P tolak 2P dapat P. Okay, jadi 2P tolak P kat sini pun dapat P lah. Tapi tolak dengan 2P dapat negatif P. 2P tolak 3P dapat negatif P juga. Atau 3P tolak 2P dapat P. 2P tolak P pun dapat P. Sebab kita tahu dekat sini mesti tambah P. Tambah P. Tolak P. Tolak. Okey, selesai soalan B. Soalan C, cikgu bagi kamu cuba sendirilah. Okay, dengan menggunakan contoh A dengan B tadi. Pilih dua yang ada. Okay. Yang ni nampak dekat sini boleh tulis dulu. Okay, dah dapat yang ni. Kita boleh bina persamaan. Isi kat sini. Dah dapat yang ni. Untuk dapat ni boleh bina persamaan. Isi kat sini. Yang ini dengan ni. Ini dapat yang ni. Okay, cubalah sendiri. Okey, selesai soalan 3. Okey, jom kita pergi ke soalan yang keempat. Baca soalan baik-baik. Azrul dan Jonathan ditugaskan untuk meletakkan bendera Malaysia di sepanjang laluan pejalan kaki di sekolahnya bermula dari kantin sekolah ke bilik guru. Jarak bendera pertama dari bendera kedua ialah 5 meter. Okay.
bendera yang ketiga terletak 10 meter dari bendera yang pertama. Dan pola susunan ini diteruskan sehingga bendera yang terakhir. Kita baca semula lagi satu. Jarak bendera pertama dengan bendera kedua adalah 5 meter. Jadi kita buat sedikitlah. Bendera pertama, bendera kedua. Okay, jarak 5 meter. Okay. Ini kita bagi kata A. Ini kedua B. Okay. Seterusnya dia kata bendera ketiga 10 meter dari bendera pertama. Ini 5 meter. Lepas tu bendera ketiga mesti 10 meter dari bendera pertama. Jadi, kamu boleh nampak yang jarak di antara bendera ketiga dengan bendera yang kedua mestilah 5 juga. Okay. Jadi, soalan minta apa? Tentukan sama ada susunan bendera-bendera itu mengikut jarak aritmetik ataupun menjanjang aritmetik atau tidak. Berikan justifikasi anda. Wah, macam mana nak buat justifikasinya? Dia nak pola yang sama. Okey, tak apa. Kita kata bendera yang pertama adalah kosong. Okey, tak payah meter lagi lah. Letak je kat mana-mana. Lepas tu bendera yang kedua, kita mesti jarak dia 5 meter. Okay. Bendera yang ketiga, mesti jaraknya adalah 10 meter dari bendera yang pertama. Okey, jadi dia nak pola yang sama dan tentulah bendera yang seterusnya mestilah berapa? 15 meter. Seterusnya mestilah 20 meter. Dan dot. Okey, dia kata tentukan sama ada susunan bendera itu mengikut janjang aritmetik atau tidak. Jadi apa kita perlu buat? Macam yang soalan yang kita buat tadi, kita perlu tolaklah. 5 tolak 0 sama dengan 5. 10 tolak 5 sama dengan 5. 15 tolak 10 sama dengan 5. 20 tolak dengan 15 sama dengan 5. Okey. Jadi kita kata beza sepunya antara bendera sama dengan 5 meter. Okey. Maka susunan bendera mengikut janjang aritmetik. Okey, selesai soalan nombor 4. Okey, kita berjaya menyelesaikan latih diri 51 dan dalam latihan ini kita telah pun belajar mencari beza sepunya bagi janjang aritmetik dan menyatakan cara janjang aritmetik diperolehi dengan menyatakan pola jujukan nombor yang kita ada. Seterusnya, kita juga telah pun menentukan sama ada jujukan yang diberi itu adalah janjang aritmetik ataupun tidak. Bagaimana dengan menentukan sama ada ianya ada beza sepunya ataupun tidak. Okey, itu soalan nombor 2. Seterusnya, soalan nombor 3, kita menggunakan konsep beza sepunya itu di mana nilainya adalah selepas tolak sebelum, iaitu beza sepunya selepas tolak sebelum dalam menyelesaikan soalan yang diberi dalam bentuk yang menarik macam ni. Okey, macam teka-teki je kan. Okey, binakan persamaan. Jadi kita boleh selesaikan masalah yang diberi.
Bila kita tahu polanya adalah janjang aritmetik. Okey, kita berjaya lengkapkan jaringan nombor. Seterusnya nombor 4. Okay, diberi dalam bentuk ayat yang panjang, kita perlu fahamkan ceritanya. Kita buat sedikit lakaran macam ni. Okay, dan kita boleh bina jujukan nombor dan kita tentukan sama ada jujukan nombor ini mempunyai beza sepunya ataupun tidak. Dan kalau kita nampak ianya mempunyai beza sepunya, maka kita boleh buat kesimpulan ianya adalah janjang aritmetik. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh nampak apakah maksud janjang aritmetik dan boleh menggunakan konsep beza sepunya di dalam janjang aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Okey, sehingga jumpa lagi untuk siri yang akan datang dalam bahagian yang seterusnya. Okey, untuk hari ini sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.